Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 dan kami akan bentangkan tentang konsep scaffolding ataupun perancahan dalam teori Vygotsky dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik dan sosial murid. Saya akan serahkan kepada pembentang pertama kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sabrina binti Syarin akan membentangkan berkaitan konsep scaffolding dalam teori Vygotsky. Teori Vygotsky dikembangkan oleh psikologi Lev Vygotsky. Vygotsky percaya bahawa pembelajaran adalah hasil dari interaksi sosial dan budaya iaitu mencapai pencapaian yang lebih tinggi ketika mereka mendapatkan bantuan ataupun bimbingan yang tepat. Scaffolding atau perancahan dalam teori Vygotsky berasal dari pemikiran dan kerangka kerja pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Scaffolding adalah guru memberikan sokongan dan bimbingan bertahap kepada pelajar semasa mereka belajar, membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih mendalam atau keterampilan yang lebih kompleks. Dalam konteks pendidikan pula, konsep scaffolding dalam teori Vygotsky ia memberikan bantuan secara sokongan berperingkat dan secara perlahan-lahan mengurangkan sokongan tersebut apabila dapat melakukannya sendiri. Sebagai contoh, guru membimbing langkah demi langkah mengikut tahap pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik kepada pelajar sehingga pelajar dapat melakukannya sendiri. Ini membuktikan scaffolding dapat membantu pelajar meluaskan zon perkembangan proksimal iaitu ZPD dan tahap pelajaran lebih tinggi. ZPD bermaksud perbezaan antara pembangunan sebenar dicapai oleh individu dengan tahap pembangunan yang mampu dicapai oleh bantuan seseorang yang lebih berpengalaman. Terima kasih, serahkan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira dan saya akan membentangkan tentang teknik dan implementasi scaffolding. Jadi ada 6 teknik yang kita dapat gunakan. Yang pertama adalah penyediaan persekitaran yang sesuai iaitu persekitaran yang selamat dan mencabar kepada pelajar. Ini dapat membantu pelajar untuk menjawab, membuat kesilapan dan diberi maklum balas secara positif. Seterusnya adalah dengan memupuk minat pelajar kerana seperti yang kita tahu, minat merupakan satu aspek yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Guru dapat memupuk minat pelajar dengan mengaitkan topik dengan kehidupan seharian pelajar. Selain itu, guru juga dapat memberi soalan atau tugasan. Jadi soalan tugasan projek dan aktiviti yang diberi perlu jelas dari segi objektif dan jelas dari segi arahan untuk pelajar lakukan aktiviti tersebut berdasarkan panduan yang telah diberi. Seterusnya, guru juga perlu bersedia dalam memberi bantuan penting dalam konsep scaffolding kerana ia dapat memastikan pelajar terus fokus supaya mereka tidak kecewa, keliru dan berputus asa ketika belajar. Tapi dalam bantuan ini kita ada 2 syarat iaitu yang pertama, bantuan perlu diberi seandainya pelajar betul-betul perlu dan satu lagi, bantuan perlu diberi sesuai dengan pemahaman dan kebolehan pelajar yang berbeza. Seterusnya adalah komunikasi antara guru dan pelajar penting kerana hubungan yang tulen dapat membantu komunikasi yang bersifat semula jadi dan tidak terpaksa. Komunikasi dan hubungan yang baik ini penting dalam mengekalkan minat dan pandangan positif pelajar serta mengelakkan pelajar daripada menjadi pasif di dalam kelas. Akhir sekali adalah pindahan tanggungjawab. Pindahan tanggungjawab merupakan satu aspek yang penting dalam konsep scaffolding juga kerana guru perlu menyerahkan tanggungjawab kepada pelajar apabila bantuan dan motivasi sudah diberikan. Jadi guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan tugasan itu sendiri. Ini penting untuk meningkatkan kebolehan dan keyakinan mereka terhadap satu-satu konsep ataupun pembelajaran. Saya terima kasih dan saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nik Razlin Namti Hussein. Saya akan membentangkan berkenaan konsep scaffolding untuk membantu meningkatkan pencapaian akademik. Pertamanya, konsep scaffolding ini akan membantu menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif dan menyeronokkan. Yang mana perbincangan dua hala antara guru dan pelajar dan interaksi antara seorang pelajar dengan rakan pelajar yang lain akan menarik minat pelajar untuk belajar dengan adanya sokongan dan bimbingan dari guru dan rakan-rakan mereka. Ini akan meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik kerana para pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ianya akan meningkatkan tahap tumpuan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru akan membuat demonstrasi kepada pelajar sambil memberi penerangan. Para pelajar yang menghadapi masalah atau kesukaran akan dibantu oleh guru dengan penyediaan soalan-soalan berfokus kepada masalah pelajar tersebut. Keadaan ini akan menggalakkan pelajar untuk memberi sepenuh perhatian dan tumpuan kepada subjek yang diajar.
Yang ketiga, ianya akan meningkatkan pemahaman pelajar terhadap subjek yang diajar, yakni guru hanya akan berhenti memberi bantuan kepada pelajar apabila pelajar itu mampu untuk menyiapkan tugasan mereka tanpa memerlukan bantuan. Oleh itu, selagi pelajar memerlukan bantuan dan bimbingan, guru akan terus membantu mereka. Ini akan menjadikan pelajar benar-benar faham dan mampu mengingati subjek yang diajar. Dan yang keempat, ianya akan memastikan guru mencapai objektif pembelajaran yang dirancang di dalam rancangan pengajaran harian. Ini akan menggalakkan guru-guru memainkan peranan mereka sebagai tenaga pengajar yang membantu pelajar dan sentiasa berinteraksi semasa proses pembelajaran berlangsung dan menggunakan sumber pengajaran secara optimum dan terancang. Misalnya merancang aktiviti seperti kuis, soal jawab serta menggunakan alat bantu mengajar lain untuk mencapai objektif pembelajaran. Seterusnya kepada rakan yang lain. Okey, baik, terima kasih. Nama saya salam sejahtera. Nama saya Melissa. Okey, saya teruskan daripada yang sebelum. Konsep scaffolding untuk membantu meningkatkan bukan sahaja dari segi akademik juga kepada pencapaian sosial. Dan dalam konsep scaffolding membantu juga dalam meningkatkan pencapaian sosial. Jadi untuk meningkatkan pencapaian sosial, yang pertama adalah memberi dorongan dan galakan kepada pelajar untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi guru sebagai ejen penggerak kepada pembelajaran yang aktif melalui interaksi antara murid dan guru. Sebagai contohnya, guru membuat sesi soal jawab kepada murid dan murid juga menjawab soalan yang diajukan oleh guru. Dan seterusnya adalah menggalakkan komunikasi interpersonal antara pelajar juga supaya mereka mencapai suatu keserasian dan pengaruh terhadap pembelajaran yang lebih aktif. Dan bukan sahaja guru yang memberi pengajaran tetapi pelajar juga turut digalakkan untuk memberi output terhadap pembelajaran tersebut. Dan seterusnya adalah menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dan berinteraksi secara aktif bersama rakan yang lain. Dan di sini guru menggalakkan perbincangan antara murid yang mana guru juga membimbing dan mendorong pelajar. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Serahkan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Ahmad Fahri. Saya akan membuat kesimpulan kepada pembentangan kami. Baik, yang pertama sekali adalah Lev Vygotsky telah menerbitkan dua konsep penting. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development, ZPD. Kemudian konsep scaffolding itu sendiri. Baik, scaffolding ini dia akan berkerapat dengan teori pembelajaran konstruktivisme, yang mana konstruktivisme pembelajaran ini adalah pengetahuan yang datang daripada proses internalisasi seorang murid itu, yang mana murid itu akan mengkonstruksi sendiri kefahamannya melalui interaksi daripada ibu bapa, penjaga, guru, rakan-rakan dan persekitaran. Okey, baik, dia punya komunikasi ni dia punya keyword kepada pembelajaran konstruktivisme. Begitu juga dengan scaffolding. Bimbingan dan komunikasi guru adalah kunci utama untuk scaffolding supaya mereka boleh belajar dan memajukan diri mereka. Baik, ceritanya adalah satu orang murid dia ada prestasi yang dimiliki sekarang, prestasi yang kecil, kebolehan yang ada sekarang yang kecil. Mereka mahu ke potensi yang lebih besar. Tetapi di antara dua potensi ini akan ada satu jurang yang dipanggil ZPD. Jadi jurang ini yang akan membuatkan mereka tidak boleh pergi ke potensi yang lebih besar. Dengan apa kita boleh bantu mereka? Ya, dengan konsep scaffolding. Kita bantu mereka sampai mereka boleh mencapai potensi yang lebih besar. Kemudian, aplikasi scaffolding di bilik darjah secara kesimpulannya, guru boleh memberikan bantuan secara one-to-one kepada murid itu. Kemudian berikan nota kepada murid itu. Dan kemudian berikan latihan kepada murid itu. Kita bantu dia, kita scaffolding. Dan juga bantu dadakan perbincangan rakan-rakan. Ini dari segi sosial murid itu. Dia akan lebih terdidik daripada akademik dan juga dia punya sosial, daripada grup, dia punya perbincangan rakan-rakan. Kemudian, konsep scaffolding terbukti dari segi pencapaian akademik telah membuatkan pencapaian akademik murid meningkat. Yang pertama. Yang kedua, scaffolding membuktikan murid mempunyai tempoh kefahaman yang lebih lama. Ketiga,
Scaffolding dapat meningkatkan tahap tumpuan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Yang keempat, scaffolding, suasana pembelajaran lebih kondusif dan menyeronokkan. Ini dari segi pencapaian akademik. Yang kedua, aspek kedua adalah pencapaian sosial murid, pergaulan murid itu. Teknik scaffolding terbukti dapat meningkatkan keyakinan murid untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang kedua, scaffolding dapat membuatkan pelibatan murid dalam aktiviti perkumpulan semakin tinggi dan proaktif. Yang ketiga, murid mampu berkolaboratif dengan pelbagai pihak untuk menjayakan tugasan mereka. Dan yang keempat, teknik scaffolding kita bantu dia yang mana perpaduan, keharmonian dan kerjasama dalam kalangan murid meningkat melalui interaksi sosial yang diterapkan dalam bantuan scaffolding ini. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.